Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adif bin Haji Abdullah Daud, nombor metrik 266642. Saya akan memperkatakan berkaitan perundingan dengan pihak pembekal dan penyataan masalah dari contoh kajian kes. Berkaitan perundingan dengan pihak pembekal, perundingan dengan pembekal adalah sukar. Rundingan dilakukan untuk mewujudkan syarat yang menguntungkan sebagai sebahagian daripada kontrak pembekal baharu. Ini boleh melibatkan perundingan syarat yang berbeza dengan pembekal sedia ada apabila kontrak diperbaharui atau membincangkan syarat dari awal dengan vendor baharu. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, iaitu menentukan harga, syarat pembayaran, masa penghantaran dan pengeluaran, standard kualiti terma tertentu, kos dan banyak lagi. Rundingan membantu untuk membina hubungan yang lebih kukuh dengan pembekal jangka panjang. Dari sudut penyataan masalah, pada tahun 2018, rangkaian makanan segera KFC terpaksa menutup buat sementara waktu. 600 daripada 900 cawangan KFC di United Kingdom ditutup sementara selepas timbul masalah dengan kontrak penghantaran baharu yang menyebabkan kekurangan bekalan ayam. Bagi senario restoran KFC yang masih dibuka, kebanyakannya terpaksa menawarkan menu terhad dan waktu buka yang terhad. Isu tersebut berlaku selepas KFC menukar kontrak penghantarannya daripada Bidvest kepada DHL pada tahun 2017. DHL telah dilantik bersama QSL untuk menguruskan pembekalan dan pengedaran produk makanan dan pembungkusan untuk lebih 850 kedai KFC di UK. Seterusnya, rakan kumpulan saya akan menyambung. Salam sejahtera, saya Ananti Rawit, anak Kiperawat, Domotrik 266520. Saya akan teruskan pembentangan saya berkenaan dengan penyataan masalah kajian kes KFC di United Kingdom. Yang pertama, pada tahun 2018, rangkaian makanan segera KFC terpaksa menutup buat sementara waktu. 600 daripada 900 cawangan KFC di United Kingdom ditutup sementara selepas timbul masalah dengan kontrak penghantaran baru yang menyebabkan kekurangan bekalan ayam. Bagi senario restoran KFC yang masih dibuka, kebanyakannya terpaksa menawarkan menu terhad dan waktu buka yang terhad. Isu tersebut berlaku sejurus selepas KFC menukar kontrak penghantarannya daripada Bidvest kepada DHL pada tahun 2017. DHL telah dilantik bersama QSL untuk menguruskan pembekalan dan pengedaran produk makanan dan pembungkusan untuk lebih 850 kedai KFC di United Kingdom. Seterusnya, bagi analisis isu KFC, yang pertama iaitu hanya satu pusat pengedaran digunakan oleh DHL berbanding 6 di bawah pembekal sebelumnya. Yang kedua, sistem komputer yang digunakan adalah berbeza dan disediakan oleh rakan kongsi iaitu Quick Service Logistics ataupun QSL. Yang ketiga, pengedar tidak berpengalaman dalam makanan sejuk. Pihak DHL pernah menghadapi masalah pengedaran makanan sejuk beberapa tahun sebelumnya dengan Burger King. Yang terakhir iaitu kesilapan peringkat lembaga dan pengurusan. Itu saja pembentangan daripada saya. Seterusnya, saya bagi fasa perundingan, saya minta kawan saya untuk teruskan pembentangan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rani Suwadi bin Rosli, nombor metrik 266632. Saya akan menerangkan berkenaan dengan fasa-fasa perundingan, yang mana fasa-fasa perundingan perlu pertama persediaan, yang mana persediaan tersebut adalah membantu mengelakkan konflik selanjutnya dan tidak perlu membuang masa. Dan yang kedua, perbincangan, iaitu kemahiran utama termasuk menyoal, mendengar dan menjelaskan. Dan yang ketiga adalah penjelasan matlamat, iaitu tanpa penjelasan salah faham mungkin akan berlaku
yang boleh menyebabkan masalah dan halangan untuk mencapai hasil yang bermanfaat. Dan yang keempat, berunding ke arah keputusan menang-menang, iaitu cadangan strategi alternatif dan kompromi perlu dipertimbangkan pada ketika ini. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan, iaitu daripada perjanjian yang dirundingkan itu, satu tindakan perlu dilaksanakan untuk melaksanakan keputusan itu. Seterusnya saya akan bentangkan berkenaan dengan jenis perundingan. Jenis perundingan ini adalah perundingan integratif, iaitu memberi pihak yang terlibat satu daripada peluang terbesar untuk menang-menang. Perundingan pasukan adalah jenis situasi rundingan di mana pihak yang berunding terdiri daripada lebih daripada seorang. Ini mungkin termasuk rundingan kontrak kesatuan atau rundingan perniagaan utama. Yang terakhir adalah rundingan berbilang pihak, mungkin termasuk projek perbandaran atau rundingan antarabangsa. Terdapat lebih banyak peluang untuk mencari pertukaran dan mencipta nilai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Nizam bin Syafi'i, nombor metrik 265991. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang memberi pembentangan tadi. Sekarang saya akan membentangkan tentang teori komunikasi perundingan. Teori tindakan komunikatif ataupun Theory of Communication Action TCA oleh Habermas 1981 dilihat sebagai sumbangan utama dalam menilai maksud tindakan komunikatif bagi masyarakat. Tindakan strategik adalah berorientasikan ke arah mencapai matlamat individu. Komunikator mahu rakan komunikasi bersetuju tentang perkara yang akan menguntungkan komunikator. Kadang-kala penipuan atau kuasa digunakan untuk mencapai kesan yang diingini. Sebaliknya, tindakan komunikatif berorientasikan persefahaman bersama. Komunikator berinteraksi dengan rakan komunikasi untuk mencapai latar belakang yang sama dan mencapai persetujuan bersama. Di sini, interaksi antara rakan komunikasi adalah penting. Pada pandangan Habermas, tindakan komunikatif adalah bentuk tindakan positif, manakala tindakan strategik dilihat sebagai negatif atau sekurang-kurangnya kurang tindakan yang menguntungkan. Oleh itu, tindakan komunikatif harus dilakukan dan disokong. Untuk mengkonsepkan pemahaman bersama, Habermas memperkenalkan 4 dakwaan kesahihan yang ditimbulkan dengan unjuran. Yang pertama, kefahaman. Yang kedua, benar. Yang ketiga, kebenaran. Dan 4, kesesuaian. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama ialah kefahaman. Masalah kefahaman diselesaikan melalui penggunaan perkataan lain yang diketahui oleh pendengar melalui mentakrifkan apa yang dimaksudkan dengan perkataan yang tidak diketahui, melalui menterjemah, melalui pertukaran kepada istilah yang berbeza, atau melalui penggunaan medium yang sesuai untuk suatu unjuran. Yang kedua iaitu kefahaman. Sesuatu ujaran adalah benar jika pendengar berkongsi pengetahuan penutur. Yang ketiga, kebenaran. Suatu ujaran adalah kebenaran jika pendengar mempercayai penuturnya. Yang seterusnya, yang keempat iaitu kesesuaian. Sesuatu ujaran sesuai jika pendengar bersetuju dengan penutur tentang norma, piawaian dan nilai yang membimbing ujaran. Seterusnya saya menyerahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Farhan Brislan. Nombor metrik saya 266663. Saya akan menerangkan berkaitan cadangan strategi perundingan untuk mengatasi isu dipilih. Strategi perundingan merupakan pendekatan yang telah ditetapkan atau pelan tindakan yang disediakan untuk mencapai matlamat atau objektif untuk membuat perjanjian atau kontrak. Helen dan Ray 2018 mengenali pembekal, menyelidik dan memahami pembekal, kemudiannya akan memberi perunding maklumat berharga untuk menilai kedudukan organisasi dalam perundingan. Organisasi boleh membuat penyiasatan, contohnya menggunakan analisis,
SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang syarikat pembekal dan juga mengumpulkan maklumat daripada pengguna lepas. Membangunkan pelan strategik. Penetapan objektif sebelum memasuki rundingan adalah penting. Objektif ini harus menjadi asas pelan strategik tindakan organisasi untuk rundingan. Cadangan taktik perundingan untuk mengatasi isu dipilih. Taktik merupakan kepada tindakan yang dijadikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam proses rundingan bagi mencapai matlamat mereka. DEMA 2002. Cadangan taktik yang boleh digunakan untuk mengatasi isu yang dipilih adalah dengan taktik menang-menang. Terdapat 5 ciri-ciri taktik ini adalah: yang pertama, manfaat untuk semua pihak; yang kedua, keputusan baik; yang ketiga, meningkatkan komitmen; yang keempat, berdasarkan kerjasama; dan yang kelima, meningkatkan hubungan profesional. Yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Pengurusan kerantaian bekalan yang berjaya bertunjangkan pada hubungan komersial yang sangat baik dengan pembekal kritikal. Rundingan adalah kaedah di mana orang ramai menyelesaikan perbezaan. Dia adalah satu proses di mana kompromi atau persetujuan dicapai sambil mengelakkan pertengkaran dan pertikaian. Dalam sebarang perselisihan faham, individu boleh difahami bertujuan untuk mencapai hasil yang terbaik untuk kedudukan mereka atau mungkin organisasi yang mereka wakili. Walau bagaimanapun, prinsip keadilan, mencari faedah bersama dan mengekalkan hubungan adalah kunci kepada hasil yang berjaya. Walau bagaimanapun, kemahiran perundingan am boleh dipelajari dan digunakan dalam pelbagai aktiviti dan boleh memberi manfaat besar dalam penyelesaian sebarang perbezaan yang timbul antara anda dan orang lain. Sekian, terima kasih.